Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Okey, untuk hari ini kelas kefahaman Al-Quran, kita akan masuk kepada surah Al-Qad. Surah Al-Qad Jadi kita tengoklah muka surat 168. Kamu buka buku tab muka surat 168. Jadi dekat sini Ustaz akan baca ayat dan juga maksud dia. Jadi kamu hayatilah, kamu tengok terjemahan dia dan juga ayat-ayat Al-Quran ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunnya malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, iaitu Allah SWT, kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Jadi itulah di antara ayat Al-Quran dan juga terjemahan kepada surah Al-Qad. Jadi yang paling penting dekat sini kita tengok kepada intisari ayat ini, intisari ayat. Jadi kamu boleh tengok muka surat 169 169. Jadi apa yang boleh kita ambil perhatian ataupun pengetahuan berkaitan dengan surah Al-Qad ini. Okey, dekat sini ada yang digariskan. Ada beberapa poin dekat sini, 1 2 3 4 5 6 7. Ada 8 poin dekat sini. Jadi kamu hayati apakah Ustaz akan terangkan berkaitan dengan surah Al-Qad ini. Okey, yang pertama, surah Al-Qad diturunkan di Makkah dan mengandungi 5 ayat. Jadi surah ni diturunkan 2 tempat je, antara Mekah ataupun Madinah. Jadi surah ini diturunkan di Mekah dan mengandungi 5 ayat. Macam yang Ustaz baca tadilah, ada 5 ayat dia punya keseluruhannya. Okey, yang kedua kita tengok surah ini dinamakan Al-Qadar kerana membicarakan tentang kemuliaan dan kebesaran malam Lailatul Qadar. Dekat sini ada perbezaan pendapat dekat sini. Bilakah malam Lailatul Qadar? Ada yang mengatakan 10 malam terakhir, ada yang mengatakan pada malam ganjil, ada yang dikhususkan pada malam sekali-sekala 25 ataupun 27. Jadi dekat sini, okey, kebiasaannya kita akan bersedia malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Itu kebiasaannya lah. Dan ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar tu berlaku pada malam-malam ganjil seperti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam ke-29. Jadi malam-malam ganjil ini berlakunya malam Lailatul Qadar. Dan Ustaz kecilkan lagi spesifik. Okey, ulama bersepakat bahawa malam Lailatul Qadar ni berlaku pada 25 Ramadan. 25 Ramadan. Itu ulama sepakat. Malam Lailatul Qadar berlaku pada 25 Ramadan. Okey, ada pendapat yang lain mengatakan, iaitu Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu berlaku pada 27 Ramadan. 27 Ramadan, 2 hari selepas 25 Ramadan. Jadi ia berbeza setiap pendapat, setiap pandangan. Jadi sekurang-kurangnya apa yang boleh kita ambil perhatian dekat sini, pada 10 malam terakhir inilah kita sentiasa bangun untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itulah yang poin yang kedua. Yang ketiga, Allah mulai menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar secara beransur-ansur selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Kalau ikutkan nuzul Al-Quran 17 Ramadan, adakah 17 Ramadan itu dikira sebagai malam Lailatul Qadar? Yang mana kita sedia maklum, malam Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam terakhir, iaitu 20 Ramadan ke atas. Jadi kenapa nuzul Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan? Okey, dekat sini menurut pandangan Syekh Nuruddin Al-Banjari, iaitu ulama besar Indonesia. Okey, beliau mengatakan 17 Ramadan itu adalah turunnya surah Al-Alaq, wahyu yang pertama, iaitu surah yang pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Al-Alaq yang menceritakan tentang Jibril membawa wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tempat bernama Gua Hira, yang mana Jibril ketika itu membawa wahyu yang pertama dari langit dan membawa kepada Rasulullah, iaitu ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 5 ayat ini adalah wahyu yang pertama turun pada 17 Ramadan. Itulah wahyu yang pertama diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita fikir malam Lailatul Qadar ni berlaku pada 20 malam terakhir. Tak ustaz, kenapa nuzul Quran tu diturunkan pada 17 Ramadan? Itulah jawapan yang ustaz terangkan tadi. Okey, kita tengok kepada nombor 3 pula. Tadi Ustaz dah terangkan. Okey, yang nombor 3, malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ada kiraan mengatakan macam mana kita nak kira 1000 bulan ini. Okey, Ustaz dah kira dah 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi seolah-olah kalau kita membuat amal ibadat pada malam tersebut, seolah-olah kita membuat amal ibadat selama 83 tahun 4 bulan. Itulah dikira sebagai 1000 bulan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, Allah menggandakan pahala ibadah yang dilakukan pada malam itu berterusan sehingga terbit fajar. Bukan setakat malam tu saja, sampailah terbit fajar. Bukan waktu tu saja, tapi sampai terbit fajar. Kalau kamu sentiasa berzikir sampailah waktu terbit fajar, bayangkan berapa pahala yang kamu dapat. Kalau kamu solat sunat sampailah terbit fajar, berapa banyak solat yang kamu dapat pahala. Kalau kamu sedekah pada setiap orang pada malam tersebut, berapa pahala yang kamu dapat pada malam tersebut. Okey, sekiranya kalau kita tengok banyak pahala yang kita fikirkan apabila kita berterusan melakukan amal ibadat pada malam tersebut. Okey, itu yang kelima. Yang keenam, pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun bersama malaikat Jibril dengan keizinan Allah SWT membawa segala perkara yang ditakdirkan akan berlaku. Jadi pada malam tersebut malaikat berebut-rebut. Malaikat berebut-rebut untuk mengambil pahala daripada hamba-hamba Allah SWT ni untuk dipersembahkan kepada Allah SWT. Jadi pada malam tersebut ramai manusia akan melakukan amal ibadat. Jadi malaikat-malaikat ini akan berebut-rebut untuk mengambil pahala, untuk menurunkan rahmat kepada si pelaku yang membuat amal ibadat pada malam tersebut. Okey, kita seterusnya nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, malam Lailatul Qadar yang penuh berkat itu berlaku dalam satu malam di bulan Ramadan, tetapi tidak diterangkan malam itu malam yang mana satu. Tadi Ustaz dah terangkan
Lailatul Qadar ni berbeza pandangan, berbeza pendapat. Jadi Ustaz tak perlu terangkan. Okey, kalau nak senang, biasanya Lailatul Qadar berlaku pada 10 Ramadan terakhir, 20 Ramadan dan ke atas. Okey, dan yang terakhir, tujuan Allah merahsiakan malam Lailatul Qadar supaya Nabi Muhammad SAW dan umatnya memperbanyakkan ibadat dan amal kebajikan di sepanjang bulan Ramadan, terutamanya pada 10 malam yang akhir dari bulan yang mulia itu. Jadi Allah dah cakap bahawa sentiasalah buat amal ibadat pada bulan Ramadan, yang mana dilipat kali gandakan pahala yang kita buat pada bulan Ramadan. Dan kita seperti sedia maklum bahawa pintu syurga tu dibuka untuk hamba-hamba Allah SWT, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan dalam masa yang sama, syaitan-syaitan pun dibelenggu ataupun dirantai supaya tidak mengganggu hamba-hamba Allah SWT ni untuk melakukan amal ibadat. Jadi itulah intisari surah Al-Qadar. Jadi kita pergi kepada kelebihan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Yang nombor 3 ni lah, apa kelebihan dan keistimewaan pada malam Lailatul Qadar. Okey, yang pertama, pahala amal ibadat pada malam Lailatul Qadar digandakan. Maksudnya digandakan seperti kita melakukan amal ibadat selama 83 tahun 4 bulan. Lama tak lama? Memang lama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran bermula pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni kalau ikutkan sebenarnya 10 malam terakhir. Tapi kalau kita fikirkan, kenapa ada hari nuzul Quran? Jadi hari nuzul Quran adalah hari turunnya Al-Quran. Tapi hari turunnya Al-Quran tu adalah wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang Ustaz cerita sebentar tadi. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, malam yang penuh keberkatan sehingga terbit fajar. Kalau kamu buat amal ibadat sampailah terbit fajar, berapa banyakkah pahala yang kamu dapat? Itu yang untuk poin yang ketiga. Dan yang keempat, beramal pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud dia, Ustaz cakap tadi lah, 83 tahun 4 bulan, dan lebih baik daripada itu. Keberkatan tu sangat-sangat banyak pada malam tersebut. Dan yang terakhir, para malaikat turun mengatur segala urusan pada malam ini. Pada malam itulah malaikat berebut-rebut untuk memberi rahmat, mendapat berebut-rebut mengambil pahala hamba-hamba Allah SWT untuk dipersembahkan pada Allah SWT. Siapakah yang melakukan amal ibadat pada malam tersebut? Okey, itulah kelebihan dan keistimewaan pada malam Lailatul Qadar. Okey, seterusnya kita tengok yang apakah yang keempat ini, antara pengajaran surah Al-Qadar. Apa yang kita boleh ambil pengajaran berkaitan dengan surah Al-Qadar ni ataupun Al-Qadar? Okey, yang pertama, kita hendaklah berusaha dan berdoa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar ni sangat-sangat untuk kita amalkan. Tahu sebab apa? Sebabnya malam Lailatul Qadar ni adalah pada waktu malam, dan kita tak tahu macam mana kita nak tahu, nak kenal suasana malam Lailatul Qadar. Kita pun tak tahu. Jadi ada pendapat mengatakan sentiasa bersedia, sentiasa amal ibadat, banyakkan amal ibadat pada 10 malam terakhir Ramadan. Macam Ustaz cakap tadilah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mendapat malam Lailatul Qadar adalah orang yang beruntung. Ya, betul, memang orang yang beruntung. Tahu sebab apa? Sebab pahala dia dilipat kali gandakan. Daripada 1 jadi 2, daripada 2 jadi 3, daripada 3 jadi 4, sampailah pahala itu berterusan sehingga terbit fajar. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita dituntut memperbanyakkan solat, membaca Al-Quran dan berzikir pada malam Lailatul Qadar. Bukan setakat itu saja. Kalau kita buat amal ibadat, kalau kita buat amal kebaikan pun sama, ataupun kita tolong orang pada malam tersebut pun sama, ataupun kita bersedekah dekat siapa-siapa yang kita lalui pada malam tersebut pun sama. Jadi amal ibadat pada malam tersebut dikira dilipat kali gandakan pahala.
Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita hendaklah sentiasa bertaubat dan menghindari dari melakukan dosa. Jadi, hindari diri kita daripada dosa, sebab dosa adalah sesuatu yang mendatangkan mudarat pada hamba Allah SWT, yang mana dikira sebagai dikira sebagai sesuatu yang mendatangkan tidak baik pada seseorang. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima, bulan Ramadan penuh keberkatan dengan adanya Lailatul Qadar. Ya, pada Lailatul Qadar itulah menunjukkan keberkatan pada satu-satu bulan itu, iaitu bulan Ramadan. Jadi dekat sini itulah di antara pengajaran surah Al-Qadar. Okey, dan yang terakhir, Ustaz minta kamu buat latihan di dalam buku tulis pada muka surat 171 ini, daripada nombor 1 sampai nombor 4. Jadi dekat sini Ustaz minta yang pertamanya isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Jadi untuk nombor 1 kamu boleh jawab dalam buku teks, tak perlu salin. Jadi kamu jawab, kamu boleh tengok terjemahan dia. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam apa. Kamu boleh tengok muka surat 168. Lepas tu untuk nombor 2, kamu 2, 3 dan juga 4 kamu jawab dari dalam buku tulis Al-Quran. Okey. Kita tengok pada bulan apakah berlakunya Lailatul Qadar. Namakan malaikat yang turun pada Lailatul Qadar. Nyatakan 3 pengajaran yang didapati daripada surah Al-Qadar. Jadi nombor 2 tu kamu kena jawab dalam buku tulis. Nombor 3, di manakah surah Al-Qadar diturunkan dan berapakah jumlah ayatnya. Ni boleh ambil daripada intisari ayat muka surat 169. Dan yang nombor 4 yang terakhir, berapa tahunkah 1000 bulan itu. Macam Ustaz cakap tadi, 83 tahun 4 bulan. Jadi Ustaz minta kamu buatlah latihan ini supaya kamu boleh faham, kamu boleh ambil perhatian berkaitan dengan surah Al-Qadar ini. Jadi itu saja daripada ini, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada Allah juga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.